dan al-bilqat dan fadl qurab wa bil khawais wa tunal wa husnul khatim wa yustasqal amama jahil karim wa ala alihi washabihi fi bulan wa nasim dari kulli ma'lumin. Allahumma nal haqqa haqqa warjuna tiba nal batila batila warjuna tinaba. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengusi, Tuan Bilal, Tuan Siap, para ijiti surau, yang berbahagia para ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, ketua-ketua persatuan penduduk, datuk-datuk, dati-dati muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, apa kabar semua? Baik. Dah pun 8 rakaat kita tunaikan apa dah? Dah 8 rakaat solat witir. Kita selesai dah, tinggal tunggu witir tuan-tuan. Tarawih dah habis, tinggal tunggu witir insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahmat sekalian, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada puasa yang kedua di dalam bulan Ramadan. Baik. Bulan Ramadan ini muslimin dan muslimat rahmat sekalian, kata Imam Al-Ghazali, diumpamakan seperti mana Nabi Yusuf. Bulan Ramadan umpama Nabi Yusuf. Ibu-ibu kenal Nabi Yusuf kan? Kenal kan? Nabi Yusuf kenal kan? Kenal insya-Allah. Kalau tak kenal Haji Yusuf, kenal Haji Yusuf. Kalau tak kenal Haji Yusuf juga Abang Yusuf, Yusuf Tayu. Dan muslimin dan muslimat Ramadan. Apa disebabkan yang dikatakan bahwasanya Ramadan ini umpama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang kita tahu muslimin dan muslimat Ramadan sekalian, tampaknya, indahnya, lawaknya, handsome-nya, semua ada pada dia. Muslimin dan muslimat rahmat sekalian. Jadi sehingga kan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, Nabi Yusuf ni pernah digila-gilakan seorang perempuan yang bernama Zulaikha. Betul tak? Kalau tak salah, Zulaikha tergila-gila padanya. Lebih kuranglah kalau Nabi Yusuf macam tu, kalau Haji Yusuf pun ada macam tu, lebih kurang tuan-tuan Jadi tergila-gila padanya muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Sebabkan apa? Sebabkan handsome-nya. Ini tuan-tuan, Ramadan kata Imam Al-Ghazali umpama Nabi Yusuf. Ambil sedikit pengajaran tuan-tuan. Ustaz lain cerita pasal mungkin ayat 183 tadi. Saya nak bawa kisah Nabi Yusuf. Dan apa yang saya nak bawa tuan-tuan, kita ambil sedikit pengajaran. Apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, Ramadan umpama Nabi Yusuf, sehingga kan seorang perempuan tergila-gila padanya, sehingga kan cerita sampai ke luar-luar sebelah sana. Sedangkan mereka berdua ni, antara Nabi Yusuf dan Zulaikha tadi tuan-tuan, hanya seorang hamba, yang satu tukang kemas katil, yang satu tukang kebun. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Dan jadi Zulaikha ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, memang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf tuan-tuan, jatuh cinta dengan gila-gila. Gila-gila tuan-tuan. Terlalu cinta, terlalu terpandang, tak boleh terpandang. Sehingga kan cinta tuan-tuan kepada dayang-dayang yang ada di dalam istana tu. Wahai dayang, dia kata, kamu tak tahu ke ada seorang lelaki yang terlalu handsome, nama dia Yusuf. Dia ada kat mana? Tu tukang kebun. Kau Zulaikha dengan tukang kebun pun terliur. Lebih kurang macam tu lah. Dengan tukang kebun pun kau terliur. Yang lahir banyak lagi melambat. Dan yang koprak ada. Dan yang macam-macam ada. Yang kata dia besar-besar, rumah dia besar-besar, semua ada. Kenapa gila dengan tukang kebun? Kata dayang-dayang yang lain tuan-tuan, kalaupun dia Zulaikha, carilah orang yang ada duit sikit, jangan tukang kebun. Dia kata macam tu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian. Baik. Besok cerita lagi jumpa dayang tadi.
Bila jumpa dayang tadi cerita lagi, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, dah sudahlah Zulaikha, macamlah tak ada laki lain kat antara bangsa ni. Contoh kat antara bangsa ni ada, macamlah tak ada laki lain, seolah-olah macam tu. Tak apalah wahai dayang sekalian, besok saya ada niat hajat. Dia kata, saya nak jemput ke rumah aku, makan dan buka bersama. Kata Zulaikha, tuan-tuan, diajak makan dan buka bersama. Dan jadi Zulaikha dan Nabi Yusuf tadi dah siap masak semua, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian. Masak dengan nasi beras wangi, beras siam. Beras siam, tuan-tuan. Beras siam kita makan, kita makan nasi ayam tadi dah. Beras wangi dah masak. Ketan masak lemak pun dah masak. Sotong goreng tepung pun dah masak, tuan-tuan. Sotong RM29, tuan-tuan, di Kelang. RM29 sekilo. Kat sini tak tahu berapa. Dah semua masak dah siap dah. Air cincau dah siap, air tebu dah siap. Satu benda je yang tak siap. Kata Zulaikha, wahai dayang, boleh tak saya nak minta tolong, satu benda tak siap. Yang lain semua dah siap dah. Ikan keli masak balado pun dah siap. Dan yang lain dah masuk siap dah. Ikan caru bakar pun dah siap. Satu benda tak siap. Boleh tak minta tolong? Boleh, tak ada masalah wahai Zulaikha. Ambil sedikit pengajaran tuan-tuan apa yang saya cerita. Dan jadi muslimin dan muslimat rahmat sekalian, boleh tak minta tolong? Dia kata boleh. Jadi Zulaikha pun berikan kepada 20 orang dayang tadi, tuan-tuan, sebilah pisau. Dan apa yang tak siap? Buah apple, nak makan buah apple hijau. Apple hijau, tuan-tuan. Dan jadi minta tolong kopekkan. Bila dah semua pegang pisau, tuan-tuan minta tolong kopek, dia orang kopek. Dayang tadi 20 orang tadi semua duk pakat kopek buah. Bila kopek buah, tuan-tuan, Zulaikha dan Yusuf, Nabi Yusuf tadi dah pakat. Yusuf, nanti kalau mereka tu dah kopek buah yang di belakang sana tu, Yusuf tolong kau keluar daripada pintu ini ke pintu sana. Nak kena bagi isyarat. Syarat dia macam mana? Berdehem. Berdehem tu macam kat mana, tuan-tuan? Itu digalakkan kita berdehem, tuan-tuan, masa buang air besar maupun kecil. Dan jadi Zulaikha tadi perintahkan Nabi Yusuf, lalu tuan-tuan daripada pintu sana ke pintu sana dia berdehem. Bila berdehem, tuan-tuan, dayang tadi duk pakat nampak semua. Yang lalu Nabi Yusuf. Sekali lalu, tuan-tuan, dayang tadi semua dah tak kopek buah. Tertengok, terpandang Nabi Yusuf. Kalau kat sini Haji Yusuf kan, yang saya sebut tadi, terpandang Nabi Yusuf, tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf tadi dipanggil balik, tuan-tuan. Yusuf, patah balik, kata Zulaikha. Patah balik dengan berdehem. Berdehem. Bila berdehem, tuan-tuan, nampak terpandang balik. Tuan-tuan, waktu itu masuk waktu. Yusuf tolong baca doa dan nak berbuka puasa, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Nabi Yusuf pun Allahumma lakas sunnah. Ada? Macam kita tadi. Baik muslimin dan muslimat rahmat sekalian, bila baca doa, wahai dayang, kata sila makan. Bila makan, semua dah dihidang, kurma semua dah ada, buah apple semua dah ada, tuan-tuan. Duk pakat menjerit dayang yang 20 orang tadi, macam mana saya nak makan wahai Zulaikha? Tangan saya semua tak ada, jari saya semua tak ada. Kenapa, tuan-tuan? Dia suruh potong buah, dia potong jari. Buat apa? Dia suruh potong buah, dia potong jari. Pasal apa? Tak boleh tahan tengoknya handsome-nya tadi Nabi Yusuf. Dipotongnya jari, bukan dipotong buah. Kenapa terpotong semua jari kamu? Kata Zulaikha, saya terpandang seorang lelaki yang terlalu handsome. Itulah aku dah cakap pada engkau semua dayang. Inilah yang aku cakap tu, Yusuf ni handsome tak handsome. Sampai habis tangan, tuan-tuan. Habis tangan. Nak ceritanya ni Ramadan, tuan-tuan, umpama Nabi Yusuf. Umpama Nabi Yusuf begitu cantiknya, begitu indahnya Ramadan ni, tuan-tuan, dihiasi dengan bermacam-macam ada yang kita dah lakukan. Dengan tajam murid, dan dengan solat berjemaah. Azan dah lagi kita dah datang. Betul tak, tuan-tuan? Bulan Ramadan tak azan lagi kita dah datang dah surau masjid. Dihiasi dengan bacaan Quran.
Dengan bacaan Quran pula imam mula daripada bacaan surah An-Naba, amma yatasaalun, bermula daripada surah An-Naba. Tuan-tuan, diikuti terus, tunggu sampai 8 rakaat, ada tasbihah pula. 25 minit imam bagi kat saya. 25 minit tuan-tuan muslimin dan muslimat. Saya tanyalah, bukan nak memperlekehkan solat 8 rakaat dah ya. Saya nak cerita kelebihan. Mana lebih besar pahala duduk 25 minit daripada solat 8 rakaat? Muslimin dan muslimat, ya, duduk 25 menit tazkirah, 25 menit apa barang ada. Tuan-tuan, ini nak cerita kelebihan. Itu pasal muslimin dan muslimat rahmatan sekalian. Tengok, dan kelebihan yang ada pada kita bulan Ramadan ini diceritakan tadi umpama Nabi Yusuf. Lebih-lebih lagi duduk dalam bulan Ramadan ini ada tazkirah pula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, 20 minit ini kalau dibanding mengikut hadis Nabi SAW, bandingan dia 1000 rakaat solat sunat. Ibu-ibu malam yang ke-12 malam ni dah ada 1000 rakaat solat sunat. Dah ada. Duduk majlis ilmu bandingan dia 25 minit 1000 rakaat. Jangan lepaskan peluang duduk majlis ilmu. Ramadan tadi dah dihias. Ramadan kita dah datang awal. Ramadan kita dah disiplinkan diri kita untuk berada di dalam solat-solat sunat, untuk berada di dalam solat berjemaah yang fardu, untuk berada di dalam majlis ilmu. Kenapa lepas Ramadan besok tak boleh? Kenapa? Ini persoalan dia tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian. Kenapa? Itu pasal majlis ilmu ni tuan-tuan. Majlis ilmu ni muslimin dan muslimat rahmat sekalian, betapa pentingnya. Sehingga kan ada seorang pakcik, muslimin dan muslimat rahmat sekalian, seorang pakcik. Tuan-tuan, seorang pakcik ni bila diadakan majlis ilmu dia lari. Tak nak. Tak tahu ustaz jauh daripada mana ni, tak nak dengar lah saya. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Balik je lah. Balik tuan-tuan, jenisnya balik. Dan tak kira lah didatangkan Ustaz Mio, kau tak mana pun. Balik tetap balik. Bila balik muslimin dan muslimat rahmat sekalian, tetapi dia jenisnya suka jumpa Tuan Imam. Selalu sembang Tuan Imam. Pak Ji yang jadi sebalik tadi, sembang dengan Tuan Imam, tanya dengan Tuan Imam, kenapa Tuan Imam menantu Tuan Imam semua baik-baik? Ada yang cikgu, ada yang doktor, ada yang engineer. Tanya pada Tuan Imam. Tuan Pak Cik yang jenis tadi, macam mana Tuan Imam? Saya hari-hari berdoa, kata Tuan Imam, hari-hari minta kepada Allah Ta'ala agar zuriat keturunan kami diberikan jodoh yang baik-baik. Kata Tuan Imam, macam mana caranya Tuan Imam? Dan itu saja yang saya mampu, kata Tuan Imam. Dia pun balik. Pak Cik tadi jenisnya anak dia lawa-lawa pula. Dan mana cikgu tadi? Cikgu suka yang lawa lah. Ada. Dan tuan-tuan, anaknya lawa-lawa tuan-tuan. Anak pakcik tadi seorang lawa, umpama selawah Diana Amin. Ibu-ibu kenal Diana Amin? Ke ada sini? Ke ada kat sini? Tak ada tak? Kenal Diana Amin? Kenal? Haji kenal? Tak kenal? Ya? Kelam kenal. Diana Amin ni tuan-tuan, kalau malam tahun baru kami berada di dataran Sa'alam bersama dengan Ustaz Haji Aidrus, adalah dia. Biasanya lah. Lawah cun gila pula. Tuan-tuan, anak pakcik tadi lawah cun. Jadi dia balik tuan-tuan, dia pukul canang kepada orang duduk satu kampung ni. Siapa yang nak kahwin dengan anak aku, dia kata aku tak ambil sedikit pun duit hantaran. 10,000, 5,000, 3,000 tak ada. Cuma yang aku letakkan 3 syarat. 3 syarat ni tuan-tuan ibu-ibu nak kena pegang betul-betul. 3 syarat ni yang dia mahukan. Apa yang dia nakkan? Dia kata semua lelaki yang datang nak datang meminang tuan-tuan muslimin dan muslimat mata sekalian tak bawa duit. Lelaki yang pertama datang meminang, Assalamualaikum Pak Cik. Assalamualaikum
saya datang nak meminang. Sila masuk. Dipanggil masuk tuan-tuan. Bila dipanggil masuk tuan-tuan, apa syaratnya pakcik saya nak pinang anak pakcik ni? Syarat yang pertama saya letakkan, jika kamu dapat ketiga-tiga syarat ni, dia kata dapat kahwin dengan anak aku yang selawah dia nak ambil. Tuan-tuan, apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama, hendaklah kamu orang muda khatam Quran satu malam 30 juzuk. Dah ada 30 juzuk khatam Quran satu malam, tuan-tuan? Ada? Ibu-ibu ada? Imam Syafi'i satu malam 60 kali. Itu pun ada orang pelik Imam Syafi'i. Ada? Pelik, tuan-tuan. Kata pakcik tadi nak khatam Quran 30 juzuk satu malam. Pakcik, mana saya larat? Tak larat balik, tuan-tuan. Pemuda yang kedua datang pula. Pemuda yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, saya ambil contoh cikgu. Jangan marah kalau ada bininya di belakang. Cikgu dia uruskan kuliah, cikgu pula. Dan muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, ilmunya bukan main. Muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, setiap hari tuan-tuan duduk di dalam universiti, lebih-lebih lagi universiti Ramadan. Ilmunya tinggi. Cikgu yang datang kedua, tuan-tuan datang nak meminang, dia namai tadi. Suka cikgu, dan dia namai. Dan ketuk pintu. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Oh, kamu cikgu? Ya. Tahu syarat apa yang saya letakkan? Syarat nak meminang anakku. Diberitahu kepada pakcik tadi. Apa syaratnya pakcik? Tak apalah, biar nombor 2 dia. Masuk nombor 2 tak? Jangan marah yang belakang. Ada? Syarat yang pertama, dia kata, tuan-tuan, hendaklah khatam Quran setiap malam. Cikgu membaca mafhum hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakcik, siapa yang baca 3 kul satu kali, 3 kul, dia khatam Quran sepertiga. Malam tadi pakcik saya nak tidur, baca 3 kul. Betul itu? Maknanya khatam 30 juzuk Quran. Lebih tak? Lebih. Pakcik tadi, tuan-tuan, dia ingat dia tinggi ilmu dia, disuruh dengar majlis ilmu, dia lari. Rupa-rupanya ada yang tinggi lagi ilmunya datang. Tuan-tuan, 1 poin, tuan-tuan, dah kalah dah. Sebab apa? Quran tadi, baru baca Quran kul, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, itu dah khatam persamaan dia 30 juzuk. Untuk itu muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, bulan Ramadan ni jangan tinggal Quran. Jangan tinggal baca Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dekat telefon kita semua, telefon semua ada Quran. Tolong baca, jangan tak baca. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, baru kul, 3 kul, dah kalah 1 soalan. Kata cikgu, pakcik cepat, 2 soalan lagi apa pakcik? Lawah, dia nak ambil, tuan-tuan. Main-main tu. Cikgu kata tak apalah, kalau 2 lagi ni lulus, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tepuk tangan nanti. Cikgu dapat kahwin dengan dia nanti. Soalan yang kedua apa pakcik? Soalan yang kedua, kata pakcik tadi muslimin dan muslimat rahmatan sekalian, jika nak kahwin dengan anakku, soalan yang kedua, cikgu hendaklah solat sepanjang malam tak henti. Ada yang sanggup ibu-ibu? 1 hari 1 malam? Ada? Ada yang sanggup? Kami kerja, macam mana nak solat sehari semalam? Semua kerja, ada bini, ada anak. Ada yang sanggup? Sehari semalam tak henti, ada? Ada tuan-tuan ibu-ibu, ada? Tak sanggup tak? Cikgu pun baca mafhum hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakcik, barang siapa yang solat subuh besok secara berjemaah, diikuti dengan solat isya-nya tadi seperti malam ni secara berjemaah, umpama dia solat 1 hari 1 malam,
Tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, jangan lepaskan peluang solat subuh secara berjemaah. Jangan lepaskan solat isya secara berjemaah. Ganjaran dia 1 hari 1 malam tanpa reti ibadat. Tuan-tuan, itu pasal madrasah Ramadan ni nak kita bawa 11 bulan yang akan datang. Tuan-tuan, ustaz ceritalah Ramadan, ayat-ayat Ramadan, tak payah cerita macam ini. Saya cerita Ramadan lah ni. Ada? Soalan yang kedua pakcik tadi dah kalah. Cikgu pun kata, pakcik cepat 1 soalan lagi pakcik. Dia nak main cikgu. Main-main. Ada? Soalan 1 soalan lagi pakcik. Tuan-tuan, soalan yang terakhir, bila cikgu dapat lulus, apa yang saya sebut ni, cikgu akan kahwin kepada anak saya. Saya kata, tuan-tuan, cikgu, bini cikgu yang di belakang yang marah, contoh je ni. Nanti marah pula. Ingat betul-betul. Ada? Soalan yang kedua pakcik, cepat sikit pakcik. Soalan yang ketiga, pakcik kata, muslimin dan muslimat rahmat sekalian, jika nak benar-benar kahwin dengan anakku, soalan yang terakhir ni, jika lulus terus bawa balik, kahwin pergi qadi. Apa soalannya pakcik? Ditanya apa soalan muslimin dan muslimat rahmat sekalian, pakcik tadi pun nak diutarakan ke tidak? Takut-takut orang ni macam ada ilmu. Memang ada ilmu, tuan-tuan. Itu pasal nak kena duduk majlis ilmu. Kata pakcik tadi, soalan yang terakhir aku mau, cikgu, dia kata puasa sepanjang tahun tak renti-renti. Ada yang mampu? Puasa sepanjang tahun ada? Haram hukumnya, tak renti-renti. Bahkan hari-hari tasyrik semua puasa terus. Haram hukumnya.